Sekarang ni saudara, saya melihat, termasuk lah saudara, saya melihat kesan daripada kenyataan ataupun keputusan Ketua Hakim Negara yang arif Tengku Maimun, Tengku Mat, yang mempertikaikan siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan, akhirnya sejak hari ini dan semalam mengundang pelbagai polemik serta keresahan warga saudara. Ada pihak menyoal keputusan Mahkamah Persekutuan yang kononnya menetapkan protokol kepada badan penguatkuasa yang mahu menyiasat hakim. Ia mengundang Majlis Perundingan Melayu MPM yang menyifatkannya sebagai melanggar prinsip pengasingan kuasa di antara kehakiman dan eksekutif. Menurut pengurusi Biro Politik dan Kepimpinan MPM, Saudara Syahbudin Embun, katanya protokol itu memperlihatkan seolah-olah institusi kehakiman seolah-olah cuba menceroboh bidang kuasa eksekutif. Sepatutnya katanya institusi kehakiman lebih terbuka ketika siasatan oleh pihak penguatkuasa bagi memastikan tiada sebarang kesalahan dilakukan hakim, sekaligus memastikan institusi berkenaan bersih daripada sebarang salah laku saudara. Ada pula gangguan saudara. Jadi dalam keadaan begitu saudara, saya juga melihat saudara kenyataan daripada saudara Hisham Jalil. Saudara Hisham Jalil agak keras sikit komen-komennya, banyak komen-komen, tapi saya fikirkan kalau ini menghina mahkamah tak sepatutnya saya nyatakan. Tapi kenyataan saudara Hisham Jalil wajar untuk kita fikirkan. Kerana menurut saudara Hisham Jalil, hakim tidak berada di atas undang-undang dan tidak terkecuali daripada sebarang prosedur siasatan jenayah sama yang dikenakan terhadap orang lain. Katanya pihak berkuasa tidak boleh dipaksa berunding dengan Ketua Hakim Negara terlebih dahulu atau mendapatkan kebenaran sebelum mengambil tindakan terhadap mana-mana hakim yang disyaki melakukan kesalahan jenayah. Kerana kata Saudara Syam, hakim tidak ada imuniti atau keistimewaan dalam perkara-perkara yang menyentuh soal jenayah. Tidak ada orang yang berada di atas undang-undang, termasuklah hakim. Demikian menurut Saudara Syam yang dihantar kepada saya hari ini. Saya pun geleng kepala. Ini masalah sekarang ini mengundang polemik. Warga juga sudah merasa tak senang. Kalau saya baca kenyataan-kenyataan yang dihantar kepada saya geleng kepala. Saya haraplah benda ini dapat dicari penyelesaiannya. Dan Datuk Seri Azalina selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal profesion perundangan sewajarnya dapatlah berunding ataupun tak tahulah macam mana dengan badan kehakiman supaya dikembalikan, dipulihkan keyakinan, penghormatan warga terhadap badan kehakiman. Kerana menurut Syam Jalil, dia kata keputusan-keputusan yang dibuat kadang-kadang diragui. Itu keadaannya. Lebih tak boleh nak saya ni. Sebabnya kesan daripada itu saudara, akhirnya saya melihat ada pula ini yang nakal sikit saudara. Kenyataan warga net kita ni nakal. Akhirnya mereka menghantar kiriman pada saya berhubung dengan pendapatan gaji bulanan hakim yang dibayar daripada kumpulan wang satukan. Gaji pokok seorang hakim 26,500, subsidi ala rumah 3,000, peruntukan pembantu rumah ada 2,000, peruntukan jagaan halaman rumah 3,000 sebulan saudara. Allowance perumahan khas itu separuh dari subsidi allowance rumah 1,500 jika tinggal di quarters yang disediakan oleh kerajaan yang fully furnished katanya. Allowance keraian ada 5,000. Allowance wilayah kalau itu 10% dari gaji pokok bagi hakim-hakim yang bertugas di Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, sekitar dalam 2,650. Saudara, allowance khas kehakiman 6,000. Itulah pendapatan yang dia pada anggaran RM45,150. Jadi kesan daripada polemik itu mulalah mereka membuka gaji dapat hakim banyak ini dan sebagainya. Saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Seri Azalina dapat segera menghuraikan persoalan yang saya rasa ada sesuatu yang terbuku di hati rakyat. Kesan daripada kenyataan yang arif Ketua Hakim Negara bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah perlu ada protokol mendapat keizinan daripada pihak hakim sebelum menyiasat. Itu katanya yang menimbulkan polemik bagi saya. Mungkin juga disalah kod, tetapi itu yang dilaporkan semalam, kemarin, berbolak-bolak lah jadinya. Saya melihat negara kita tidak henti-henti adanya kepelbagaian, kebejatan, suasana yang tidak menenangkan. Saat-saat kita nak memperbaiki ekonomi negara, rakyat semakin susah. Janganlah kita masih terus berpolemik, berpolitik, menyalahkan orang itu dan orang ini saudara.
Begitu juga hari ini, saudara, apabila wakil yang Mula Tengku Razaleigh Hamzah gagal untuk membatalkan keputusan pilihan raya yang ke-15 bagi Parlimen Gua Musang, apabila Mahkamah Tinggi hari ini mengesahkan kemenangan Datuk Abdul Azizi Abu Naim sebagai ahli Parlimen Gua Musang pada pilihan raya yang lepas. Jadi dalam keputusan yang berpandukan Seksyen 36 dalam kurungan 1 di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1984, katanya mahkamah menerima 3 isu yang dibangkitkan oleh responden berkaitan dengan tempoh masa petisyen yang difailkan, kaedah peguam pemetisyen dilantik, dan kegagalan pemetisyen memperincikan tuduhan rasuah daripada terhadap kemenangan. Saya melihat dalam ini ada, sebab itu saya dikabarkan walaupun keputusan mahkamah menolak, tapi mungkin juga pihak yang Mula Tengku Razaleigh Hamzah akan membawa kes tersebut ke Mahkamah Rayuan. Ini dikatakan kerana saya ingat lagi, saya ada berbincang dengan teman-teman bahawa tempoh untuk Suruhanjaya pilihan raya, dia akan melakukan mewujudkan petisyennya tentang keputusan, iaitu pada 28 hari. Dan kalau tak silap saya, selepas saja Suruhanjaya pilihan raya membuat petisyen tentang petisyen itu, pemakluman saudara, berhubung dengan keputusan tersebut, barulah boleh dicabar di mahkamah. Tapi sekarang ni bila keputusan itu mengatakan bahawa petisyen didapati yang difailkan tidak mematuhi undang-undang kerana melepasi had masa 28 hari seperti yang termaktub dalam Seksyen 38 Akta yang sama. Ini yang di sini yang saya lihat ada percanggahan. Jadi apakah selepas keputusan dibuat, besok harinya maka pihak yang kalah atau melakukan petisyen perlu membuat petisyen di mahkamah? Kerana petisyen itu bantahan itu hendaklah dibuat selepas Suruhanjaya pilihan raya mengumumkan writ atau pemberitahuan tentang keputusan. Ini yang agak bercanggah. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, saudara, kerana itu keputusan undang-undang, tapi kepahaman saya. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita pun nak tahu macam mana 28 hari. Memang dalam tempoh 28 hari itu Suruhanjaya pilihan raya akan memfailkan writ, itu mengesahkan keputusan dalam tempoh 28 hari. Selepas 28 hari itulah sepatutnya baru nak diadakan petisyen ataupun bantahan. Ataupun mungkin mahkamah berpandangan mesti dilakukan bantahan waktu dalam kurungan dalam tempoh 28 hari. Itu juga saya pun khawatir terpulang pada peguam untuk mereka berhujah di mahkamah dalam rayuan itu nanti. Sama-sama kita tunggu, saudara. It's not the end of the day, saudara. Dalam pada itu, saudara, saya juga melihat ada persoalan. Ini berhubung dengan isu Pandora Papers. Apabila pihak mahkamah mengeluarkan kenyataan yang begitu tentang SPRM dan sebagainya, laman media sosial itu MyTV Online, ia mempersoalkan apakah SPRM mampu untuk menyelesaikan kes-kes yang berprofil tinggi. Kerana memang apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melakukan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan, saudara, bekas Perdana Menteri, dan ini suasana yang merujakan pelayar-pelayar ataupun rakyat, saudara. Kerana siasatan itu melibatkan jumlah wang yang besar, ratusan bilion, terutama macam apa yang terdapat dalam Pandora Papers. Jadi siasatan yang menjurus kepada kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh beberapa individu, termasuklah bekas menteri dan individu-individu kenamaan ini. Apakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah benar-benar berkemampuan untuk membuka Pandora Papers itu? Ini persoalannya, saudara. Ini yang ditulis oleh MyTV Online. Saya yakin SPRM berkemampuan. Mereka mampu untuk membuka satu persatu setiap kes. Cuma waktu dan suasana yang menentukan. Sepatutnya kita harus bersedia. Tetapi persoalannya masih lagi banyak kes-kes yang tertangguh. Contohnya iaitu seperti siasatan ke atas projek 5G. Selepas Jana Wibawa, sekarang ni ada lagi kes, iaitu kes projek 5G yang nilainya adalah 11 bilion
yang diberikan kepada Digital Nasional Berhad, DNB saudara. DNB merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan dan DNB menjadi penerima tunggal spektrum 5G bersama dengan lesen borong. Jadi ini maksudnya DNB adalah kontraktor tunggal yang memonopoli syarikat tersebut, projek itu. Manakala syarikat telekomunikasi hanya sebagai pemborong dan menawarkan perkhidmatan 5G kepada pengguna terakhir. Jadi persoalan yang timbul sekarang ni, siapakah di belakang DNB? Banyak orang misalkan ada mantan menteri itu, menteri ini dan sebagainya. Saya belum lagi ada lagi siasatan yang banyak. Jadi sebab itu warga menurut MyTV Online, bilakah siasatan itu akan dilaksanakan? Kerana tentulah sekarang ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah tentu sibuk untuk mengendalikan kes yang juga berprofil tinggi, iaitu kes dana wibawa. Begitu juga bagaimana kes-kes yang melibatkan peruntukan daripada 600 bilion yang diumumkan oleh mantan Awak Perdana Menteri dalam melakukan rangsangan ekonomi. Apa yang berlaku pada dana wibawa itu sebahagian daripada 92 bilion. Saudara, banyak lagi kes. Saya juga bersimpati dengan Tan Sri Azam Baki. Bagaimanapun bersamalah kita berdoa agar Tan Sri Azam Baki bersama dengan warga di SPRM dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Bagi kita, siapa saja melakukan kebejatan yang perlu dibawa ke muka pengadilan, perlu dibawa ke muka pengadilan. Tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul. Juri Yup bukan PN tamak kuasa. Kita jangan menuduh saudara. Saya dah pesan dari awal lagi saudara, jangan sesekali apabila sesuatu siasatan itu dibuka ataupun bila seorang itu dibawa ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman. Biar mahkamah menjatuhkan hukuman, barulah kita tahu keadaan sebenar. Kita bukan hakim, kita bukan orang yang pakar dalam bidang undang-undang. Banyak dalam perundangan, contoh macam saya kata tadi saya, macam petition yang difailkan oleh salah seorang penyokong yang bawa Mula Tengku Razila Hamzah. Begitu mudah dipatahkan oleh hakim apabila mengatakan dalam tempoh 28 hari. Sedangkan itu saya rasa melihat dari segi teknikalnya saya. Masalah teknikal ini juga perlu dilihat. Dari segi undang-undang, dia banyak aspek. Sebab itu saya mengharapkan agar warga yang melayar bersama dengan saya sentiasa berwaspada sebelum kita memberikan sebarang komen yang menyangkut soal perundangan. Kerana kita bimbang, ia juga boleh menjadikan kita terjebak dalam situasi melakukan penghinaan terhadap mahkamah. Kita dengar, kita tunggu dan sebaik-baik mungkin, begitu keadaannya. Sebab kita harus berlapang dada mendengar keputusan. Sebab negara kita mengamalkan undang-undang di mana rule of law. Itu undang-undang yang ditadbir, yang dilakukan atas prinsip, iaitu undang-undang kesesamaan. Ini yang paling penting saudara. Walaupun kadang-kadang rakyat melihat begitu, begini dan sebagainya, jangan kita komen sebaik mungkin saudara. Itu yang saya harap. Kalau anda komen dalam ruangan ini kadang-kadang melanggar peraturan. Saya bimbang saudara sebab dalam sejak akhir-akhir ini banyak kes yang akan terbongkar dan banyak kes yang akan dibongkarkan oleh SPRM. Kita ada Bistari Net belum selesai lagi. Kita ada kes, bukan saya nak menyuruh sebagai siapa saudara, tidak. Tapi kes ini masih lagi bergelodak di pemikiran rakyat. Kenapa kes ini belum terjelma lagi? Bistari Net. Begitu juga dengan Pandora Papers yang melibatkan ratusan bilion wang negara yang dibawa ke luar negara. Begitu juga dengan skandal yang saya katakan projek 5G, iaitu DNB yang boleh melibatkan apakah salah laku menteri dan sebagainya. Begitu juga dana wibawa. Itu dana wibawa baru satu saja. Banyak lagi rupanya. Saya dipahamkan ada banyak. Sama-sama kita nantikan apa yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah kerana mereka dipertanggungjawabkan. Berat saudara tanggungjawab SPRM. Saudara, jangan kita mengatasi mereka ataupun kita mendahului mereka. Itu saya harap kepada saudara. Dan bagi saya kalau bolehlah jangan kita memberi komen. Sebab komen-komen kita kadang-kadang boleh membahayakan diri kita dan boleh dianggap sebagai fitnah. Boleh juga dianggap sebagai mendahului mahkamah. Akhirnya kita yang salah. Kerana seronok-seronok saya tengok ada 3-4 tulisan yang masuk dalam wall saya ni. Saya geleng kepala. Saya kata, astagfirullahalazim. Kalau saya lontarkan perkara itu,
orang yang mengantar pada saya ni pasti akan disiasat. Bila ini berlaku, kenapa cari susah? Itu yang masalah, saudara. Kerana saudara kena ingat, hidup mesti diteruskan. Kita sudah pun masuk 82 hari. Wujudnya kerajaan perpaduan. Ini yang perlu kita tangani. Ini yang perlu kita lihat. Kerana 82 hari dah wujudnya kerajaan ini yang bermatlamatkan mahu menangani derita rakyat. Sejauh mana ia dapat melakukan koreksi dan sebagainya, saudara.